الحمد لله القائل وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita mendapat keredaannya di dunia dan juga di akhirat. Khutbah hari ini bertajuk mencari keredaan Allah dengan berwakaf. Hadirin yang dirahmati Allah, wakaf merupakan sebahagian amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berwakaf akan mendapat keredaan Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 272 yang dibacakan di awal khutbah ini, yang bermaksud, dan apa jua harta yang kamu infakkan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri, dan kamu pula tidaklah menginfakkan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Institusi wakaf pada suatu ketika dahulu berfungsi dan berkembang sebagai salah satu faktor untuk membina tamadun. Peranannya sangat besar sehingga mampu menyediakan kemudahan infrastruktur yang menyeluruh, meliputi kemudahan awam seperti dalam sektor pendidikan, kesihatan dan pelbagai bentuk kebajikan yang lain. Muslimin yang dirahmati Allah, kejayaan wakaf era moden dapat dilihat dengan tertegaknya Empire Turki Osmania. Mereka bukan sahaja menjadikan wakaf sebagai salah satu ibadah, malah telah menjadikan satu budaya dalam kehidupan mereka. Wakaf dalam sektor pendidikan khususnya dapat dilihat dengan terbinanya lebih dari 140 buah universiti yang dibina dari dana wakaf. Antara universiti yang terawal yang terbina dari dana wakaf adalah Universiti Al-Qurawiyin di Morocco, diwakafkan pada tahun 856 Masihi. Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 930 Masihi, dan Universiti Al-Fatih Turki pada tahun 1470 Masihi. Kesemua universiti ini masih beroperasi dan melahirkan ilmuwan-ilmuwan setiap tahun. Demikian juga wakaf dalam sektor kesihatan yang berkembang sejak kurun yang ke-9 Masihi. Ia telah berfungsi memberikan rawatan percuma kepada masyarakat. Antaranya di Mesir, Hospital Ibn Tulun tahun 872 Masihi diwakafkan sendiri oleh Sultan Ibn Tulun. Ia merupakan hospital wakaf pertama dalam dunia Islam. Antara lain ialah Hospital Al-Mansuri diwakafkan pada tahun 1284 Masihi, dan banyak lagi hospital wakaf seperti di Cordova dan juga Baghdad. Kesemua bentuk wakaf ini adalah hasil dari sumber wakaf tunai bagi membina aset kekal yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum generasi seterusnya. Sehubungan dengan itu, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-5 2017 yang bersidang pada 17 Oktober 2017 telah memutuskan bahawa harus melaksanakan wakaf tunai sebagai harta wakaf. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada tahun 2022 Perbadanan Wakaf Selangor secara rasminya telah memasuki tahun yang ke-10 penubuhannya, selepas diperkenankan oleh Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Selangor. Berkat kerjasama dari semua pihak, nilai harta wakaf di Selangor terus meningkat. Berakhir pada tahun 2021, harta wakaf bernilai 1.894 bilion, iaitu 1.516 bilion adalah nilai hartanah berkeluasan lebih daripada 1.655 ekar tanah, manakala 378 juta adalah dalam bentuk wakaf tunai. Wakaf tunai telah disalurkan semula menjadi aset kekal seperti pembinaan ataupun menaik tarafkan masjid sebanyak 158 buah, surau sebanyak 195 buah, sekolah sebanyak 33 buah,
ma'tafi serta alat keperluan kesihatan. Dalam tempoh 5 tahun yang mendatang, PWS ataupun Perbadanan Wakaf Selangor telah merancang sebanyak 12 buah projek baru pembangunan tanah wakaf. Ia meliputi pembinaan masjid, stesen minyak dan perumahan yang menelan kos sebanyak 147 juta. Di samping itu, terdapat juga lebih dari 200 buah institusi yang sedang membuat kutipan wakaf khas yang dikawal selia kutipannya oleh PWS. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, harta wakaf ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Apabila harta tersebut telah diwakafkan, maka hak wakaf dari segi pemilikan telah terputus dan tidak boleh diambil semula. Maka menjadi tanggungjawab pentadbir harta wakaf untuk meneruskan jariah agar disalurkan kepada manfaat ummah. Bagi sesiapa yang tergamak berhasrat untuk mengambil semula harta wakaf tersebut, hukumnya adalah haram, maka ia seperti tergolong dalam orang-orang yang tamak serta sikap buruk seorang muslim. Hadis daripada Umar radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bermaksud, jika engkau suka, tahanlah, iaitu wakaflah tanah ini dan engkau sedekahkannya manfaatnya. Maka Umar pun menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sekalian, dalam kita sedang bercadang, berkira-kira atau berniat untuk berwakaf, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, yang bermaksud, dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya. Jangan khawatir, semakin banyak kita berwakaf, maka semakin banyaklah yang Allah akan gantikan. Jangan kita takut dengan janji Allah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pula separuh dari hartanya. Jelas di sini bahawa dengan keimanan dan keyakinan yang tinggi dalam kalangan para sahabat, mereka tidak berkira-kira untuk memberi sumbangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam bulan Ramadan khususnya menjadi orang yang paling dermawan, sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fala Rasulullah ajwadu bil khairi min rihin mursalah, maka Rasulullah SAW sangat pemurah dengan kebaikan, lebih pantas daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, di kesempatan ini pihak PWS ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala kerjasama dan sokongan para pewakaf selama ini. Hanya Allah sahaja, hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat membalas dan menerima amalan kita semua. Teruskanlah berwakaf dalam pelbagai bentuk yang diperkenalkan, iaitu melalui pindahan wang dalam talian, potongan gaji bulanan serendah RM1, tabung-tabung wakaf tunai di masjid terpilih, permis-permis kerajaan, stesen-stesen minyak terpilih, kaunter lembaga zakat Selangor serta ejen penerangan individu. Semoga lebih banyak manfaat dapat disebarluaskan. Setiap nilai dan bentuk wakaf yang diberikan, semuanya akan menjadi bekalan yang terbaik untuk kita di akhirat nanti. Muslimin sekalian, mengakhiri khutbah tengah hari ini, suka khatib ingin berpesan buat diri ini dan juga hadirin Jumaat sekalian. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala memberi pahala berterusan kepada pewakaf selagi wakafnya terus dimanfaatkan. Yang kedua, umat Islam yang menginfakkan harta yang terbaik dan paling disayangi akan mendapat penghargaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teruskanlah berwakaf khususnya di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini dengan harta yang ada supaya dapat memberi manfaat kepada orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan hakikat kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apapun jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Surah Ali Imran ayat 92. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.